Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syafiqah binti Zabidi. Saya dari kelas 2G Kos Tipih. Dengan ini saya akan menyampaikan satu tazkirah, iaitu tazkirah berkaitan dengan zina. Oleh itu saya akan sampaikan riwayat Muslim. Ini saya petik dari riwayat Muslim yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, telah dituliskan ke anak Adam itu nasibnya dari zina melalui panca inderanya, iaitu dua matanya melalui penglihatan, dari segi pendengarannya melalui telinganya, dari segi lidahnya, lidah zinanya pada percakapannya, dua tangan zinanya pada persentuhan, dan dua kaki zinanya pada langkahnya, dan hati berimajinasi dan bercita-cita, kemudian faraj iaitu kelamin pula akan membenarkan dan menidakkannya. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu sendiri. Mari kita lihat zina ni. Apa maksud zina ni? Zina ni adalah perbuatan yang dilarang dari Islam. Kita tahu zina ni yang dilarang oleh Islam. Macam kita tahu surah Al-Isra ayat 32, wala taqrabu zina, janganlah kamu mendekati zina. Faham tak? Wala taqrabu zina, jangan mendekati zina. Bukannya Allah cakap jangan berzina. Jangan berzina tu ya terang-terang haram. Maka Allah kata wala taqrabu zina, jangan dekat pun pada zina. Apabila kita dekat pada zina, kita akan tak teragak-agak untuk melakukan zina yang melibatkan persetubuhan, satu hubungan yang haram. Oleh itu dia akan merosakkan nasab keturunan dan maruah manusia. Cuba kita lihat contohnya, kalau kita macam lelaki, kalau rosakkan anak perempuan mereka, anak perempuan satu keluarga tu, mesti nama lelaki tu, keturunan lelaki tu akan orang nampak pandang hina. Macam keturunan ini mesti tak baik kan, keturunan ini mesti jahat kan. So ni telah merosakkan keturunan kita sendiri dan maruah manusia itu sendiri. Dari segi istilah zina ni adalah terbahagi kepada dua kategori. Dua kategori itu adalah zina apa? Yang pertama adalah zina hakiki, iaitu zina yang melibatkan penyalahgunaan nafsu. Penyalahgunaan nafsu ke atas alat kelamin. Contohnya terlanjur. Kalau bahasa kita ialah terlanjur. Ini berlaku akibatnya adalah persetubuhan haram antara bukan pasangan suami isteri, dan juga bukan daripada seorang tuan dan hamba. Larangan dari mendekati zina yang terdapat dalam surah Al-Isra yang tadi saya sebutkan tadi, wala taqrabu zina, itu adalah zina yang hakiki. Zina yang perbuatan zina yang merupakan salah satu dosa yang besar. Zina hakiki ni adalah zina yang dosa besar. Yang kita tahu sendiri jangan buat, tapi ada je Muslim yang buat. Umat Islam yang masih melakukan tersebut akibat lalai dengan duniawi. Oleh itu hukuman telah ditetapkan dalam Islam ialah, kalau ikutkan betul-betul di sisi Islam, hukuman di sisi Islam adalah hukuman hudud 100 kali sebatan bagi pasangan yang tidak berkahwin. Kalau bagi pasangan yang dah berkahwin macam mana? Akan direjam sampai mati. Kalau daripada zina yang kedua yang kita tahu adalah zina majazi. Tadi zina hakiki, sekarang ni saya sebut pasal zina majazi. Zina majazi ni macam mana? Zina majazi ni adalah dari segi panca indera, seperti mana hadis yang tadi saya bagi kita yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, iaitu dari segi panca inderanya, dari segi pandangan, dari segi telinga, dari segi lidah, dari segi hati kita sendiri, dari segi kaki kita sendiri. Yang itulah yang dikatakan zina majazi. Zina majazi ni kita tadi yang saya cakap tu lah, daripada segi penglihatan semua ni. Kalau dari segi hukuman untuk zina majazi ni, dikatakan zina majazi ni adalah dosa-dosa kecil. Hukumannya tidak dihukum, tapi dosa-dosa kecil ni jangan diambil remeh-temeh. Apabila kita kumpulkan, akan terjadinya dosa besar juga. So janganlah ambil remeh-temeh untuk benda-benda yang macam ni. Kalau jangan terbiasa untuk melakukan zina yang kecil, itu zina majazi ni. Bila kita terbiasa, kita tak teragak-agak untuk melakukan zina hakiki. Itu zina dari segi persetubuhan, dari segi yang haram.
Oleh itu, benarlah pepatah Arab yang bermaksud bermula dengan senyuman, kemudian percakapan, kemudian temu janji, kemudian pertemuan. Kalau bagi pepatah Melayu pula apa dia? Dari mata jatuh ke hati orang panggil. Lepas tu Allah Ta'ala juga menjadikan setiap sesuatu itu bersama kebaikan dan keburukan. Tapi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ialah hanya kebaikan darinya. Keburukan tu kita sendiri yang buat. Kebaikannya diturunkan oleh Allah sendiri. Begitu jugalah penglihatan, pendengaran, percakapan, dari segi sentuhan, dari segi langkah. Orang yang sering melakukan zina dengan 5 deria ni memberi kesan buruk kepada hati, akan memberi kesan buruk kepada hati dia. Bila hati dah pelan hitam, pelan gelap, pelan dah biasa dengan dosa ni, tu tak, hati dia akan terasa sunyi, terasa iman ni tak ada di dada. Iman ni lebih ke arah memilih untuk melakukan zina kelamin. Baginda pernah bersabda, tidak berzinalah seseorang itu jika dia beriman. Kalau dia beriman, dia akan melakukan perkara-perkara yang Allah kehendaki, yang Allah nak lakukan benda tu. Bukan ke arah Allah membenci perkara tersebut, terutamanya zina ni lah. Diberi contoh zina, perkara yang Allah tak suka langsung hamba-hamba dia buat. Untuk zaman sekarang, kita ni sekarang ni duduk di zaman permodenan. Oleh itu kita ada satu orang kata apa, satu ayat ni, iaitu zina zaman moden. Zina zaman moden ni macam mana? Zina zaman moden ni memperlihatkan pelbagai teknologi rekaan manusia yang bertujuan membantu memudahkan urusan harian mereka. Yang memudahkan urusan kita dari segi kebaikan tak mengapa, tapi kalau memudahkan urusan kita dari segi untuk menaikkan nafsu kita, untuk melakukan perkara-perkara yang tidak elok, amatlah berbahaya, ya. Sehingga seakan-akan manusia kini tak mampu hidup sempurna dengan bantuan teknologi. Kita panggil apa? Orang kita panggil seperti kita ni, kalau tak ada teknologi boleh mati. Sebab tu kita kena ada teknologi untuk kita rasakan hidup kita ni sempurna. Dalam masa yang sama, manusia kini semakin mudah terdedah dengan dosa-dosa kecil. Pada zaman sekarang ni, tambah lagi dah zaman akhir zaman, iaitu pelbagai fitnah timbul, fitnah dajjal, pelbagai konspirasi, pelbagai benda-benda yang kita boleh buat. Dosa kecil ni makin senang kita nak buat. Sering terdedah dengan zina mata, zina telinga, zina tangan dan kaki. Dan kita boleh tahu golongan mana yang paling senang terpengaruh ni. Kita boleh tahu, kita boleh nampak dari sini, golongan yang paling senang terdedah ialah golongan remaja. Sebab golongan remaja ni mudah orang mudah mempengaruhi mereka. Rasa ingin tahu tu amat terkumpul dalam diri mereka ni, budak-budak remaja ni. Oleh itu remaja adalah ancaman zina ni yang paling berluasa sekali, sebab boleh dikatakan hampir keseluruhan remaja sekarang ini terlibat dengan perkembangan teknologi. Semua remaja dah ada handphone sendiri. Bukan setakat remaja, kanak-kanak pun dah ada handphone sendiri. Dah umur dah 4 tahun dah ada. Mak ayah dah beli telefon. Bukan macam dulu. Orang dulu kalau nak tengok benda-benda macam ni pun paling pun pergi ke cyber cafe, tengok dekat sekolah, sebab dah ada internet dekat sekolah kan. Sekarang ni semua dah ada internet sini, semua dah ada phone, semua dah ada internet. Mak ayah dah beli internet sendiri. So kalau macam terdedah kepada zina ni, lebih potensi dia tu lebih tinggi. Tambah lagi ibu bapa yang tak memantau langsung handphone anak-anak mereka ni, tak ada langsung larangan untuk jangan tengok benda-benda macam ni ke, larangan untuk membuat sekatan supaya anak-anak tak tengok video-video yang dalam video yang benda yang bukan lah. Masing-masing dah mampu mengakseskan internet dengan gadget peribadi, iaitu handphone. Masing-masing dah boleh buka. Hanya Allah saja yang boleh nampak apa yang mereka lakukan dengan menggunakan gadget tu,
lakukan dengan menggunakan kemudahan sekarang ni. Gambar-gambar yang boleh membangkitkan nafsu syahwat ditayang di merata laman web tanpa diminta. Baru ni saya ada tengok tentang satu konten ni yang dimuat naik oleh satu pendakwah bebas, iaitu Idin Ramli. Seperti mana yang viral ni lah. Idin Ramli ni dia membincangkan tentang konten-konten yang berada di TikTok tu lah. Kalau orang tag dia akan tengok TikTok tu dah orang kata apa, simpulkan lah apa patut kita lakukan lah. Ada satu konten ni dekat TikTok, dia ada kata 2022 takkan tengok hamster lagi. Hamster ni apa? Idin cakap hamster ni adalah satu laman web di mana softport. Laman web tu boleh dibuka tanpa dibayar oleh remaja-remaja. Dah ramai sangat umat Islam kita yang tengok laman web tu, yang tengoklah konten-konten dalam laman web tu. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Kita amallah benda-benda tu jadi kan. Oleh itu sentiasalah kalau bagi ibu bapa ni, pantaulah remaja-remaja yang ada info ni. Janganlah bagi tengok benda-benda macam tu. Kita boleh je lakukan sekatan. Macam info saya ni pun ada sekatan, jangan tak boleh tengok benda-benda macam ni lah. Hanya 18 ke atas. Tapi kalau awak dewasa pun tak boleh tengok. Benda dah haram. Oleh itu ini semua akan menyebabkan cahaya hati seorang remaja ni akan gelap. Bila kita tengok benda zina, muka kita akan jadi gelap, hati kita akan jadi gelap. Apabila mata ni asyik tengok aurat di YouTube, maksud asyik tengok aurat di YouTube, aurat di TikTok ni, maksud dia apa? Macam kita tengok sekarang TikTok banyaknya orang gelek-gelek, tambah lagi perempuan gelek sana, gelek sini. Yang lelaki pergi disco, suka sangat tayang dosa kita ni. Kenapa? Yang tu persoalan dia. Kenapa suka tayang dosa kita, kena tayang aib kita? Tu semua merosakkan keturunan kita tau, merosakkan maruah keluarga kita, merosakkan maruah kita sendiri. Kenapa perlu memuat naik aib sendiri? Allah dah tutup aib, kenapa kita perlu bagi aib kita tu ditayang-tayangkan? Itulah persoalan dia. Kenapa masih ada lagi umat Islam yang melakukan perkara tersebut? Dan berbalik kepada topik kita ni, apabila dari segi telinga pula, dari segi telinga kita selalu dengar kalau teman wanita telefon kita tengah-tengah malam, lepas tu girlfriend, boyfriend, teman lelaki telefon hilu sayang, semua tu adalah zina pendengaran. Bagi zina lidah pula ialah asyik bertutur dengan kata-kata dusta dan kata-kata ucap. Lidah ni selalu kita cakap benda-benda yang bukan, benda-benda yang ke arah zina. Jadi saya akan pesan, kalau perempuan ni sifat dia senang mempengaruhi lelaki. Maksud dia tu terpengaruh dengan lelaki. Apa yang lelaki cakap senang percaya, senang ikut. So lelaki apabila dah terbiasa dengan zina ni, mereka akan buat taktik untuk mempengaruhi wanita tu dengan dari segi percakapan. First dengan pertamanya cakap dengan perkataan lembut-lembut, lemah lembut. Lama-lama dah membawa perempuan tu macam dah mempengaruhi perempuan tu ke arah untuk melakukan zina virtual ni. Maksud dia tu kita dah handphone kan, kita boleh VC, iaitu buat virtual lah, kita kamera kan, kita boleh nampak bentuk badan perempuan tu. Itu je banyak mempengaruhi perempuan ni. Dia kadang-kadang dia akibat sayang pun susah juga. Tu yang tak boleh lah. Janganlah buat macam tu kan. Tambah lagi golongan lelaki ni, dia nafsunya ni satu saja, nafsu dia adalah perempuan. Perempuan ni ada 7 nafsu. Inilah yang amat berbahaya, tambah-tambah lagi golongan lelaki. Kalau dari segi tangan pula kenapa? Kalau dari segi tangan ni, zina tangan ni adalah dari segi bersentuhan dengan kulit yang bukan mahram. Contohnya berjalan dengan teman wanita kan, pegang tangan, raba-raba. Tu mulalah tu, kalau dah raba tu mula dah terbiasa untuk ke arah zina hakiki, iaitu zina yang bersentuhan, yang menggunakan alat kelamin. Makin lama makin jadi macam tu lah. Dah terbiasa dah kan, perempuan pun bagi. So macam benda-benda tu akan
senanglah mempengaruhi satu sama lain kan. Akhirnya akhir sekali ialah kaki ni melangkah ke tempat yang Allah benci. Maksud melangkah ke tempat yang Allah benci ni macam mana? Melangkah ke parti, ke kelab. Sekarang ni kan kelab, dia tak tengok ada agama apa yang boleh masuk. Kelab ni bagi je agama apa pun boleh masuk. Dan boleh kita boleh tengok sendiri, yang paling banyak dekat kelab tu bukannya golongan yang bukan Islam, tapi banyak yang orang Islam pun dah banyak dah. Bila kita mabuk kan, kita takkan ingat apa yang kita buat. Itulah mulanya persetubuhan antara satu sama lain tu. Persetubuhan di luar nikah orang main ni. Sebab bila mabuk mula nak pergi ke hotel. Bila ke hotel habislah. Mulalah terlanjur dan menyesal. Kemudiannya menyesal. Akhirnya ini mengundangkan dosa besar, iaitu melakukan zina kelamin. Seperti mana yang saya cakap tak, kalau dah terbiasa dengan zina kecil, makin lama makin terbiasalah dengan zina. Untuk melakukan zina besar tu dah terbiasa, dah tak rasa macam bersalah ataupun apa-apa. Oleh itu gambar-gambar ni lah kita boleh, dari segi telefon ni pun dah berbahaya, dari segi internet pun dah bahaya, teknologi moden ni lagi bahaya, makin lama makin bahaya. Oleh itu Islam ni sangat menitik beratkan tentang isu pandangan, dengan menganjurkan budaya menunduk pandangan satu sama lain. Sebab apa Islam cakap menunduk pandangan tu lebih baiklah kita ni dari first lagi kita kena halang zina ni daripada pandangan kita. Bila berjumpa dengan seseorang, tertengok, iaitu terlihat sekali pandangan tidak dikira sebagai zina. Tapi bila dah masuk 2 kali adalah dikira sebagai zina. Macam budak-budak zaman sekarang kata usah awet tu tengok awet lama-lama, tatap awet tu. Bila dari pandangan ni lah yang munculnya segala seterusnya, zina yang seterusnya. Contoh dari pandangan mula dari percakapan, awak duduk mana ni apa semua. Kemudian dah pertemuan mula terjadi dan terlanjur. Sebab itulah kita dari segi pandangan pun dah kita kena ni. Betul lah, adalah saya jumpa satu konten ni dekat TikTok juga, ada bagi tahu tentang satu quotes, satu perkataan tu yang menarik perhatian saya lah. Jika lelaki berbangga dengan perempuan yang menundukkan yang menutup aurat, maka perempuan akan berbangga dengan lelaki yang menundukkan pandangannya. Sebab lelaki yang menundukkan pandangan ni dia terang-terang dalam hati dia tu ada iman. Lelaki yang pandai jaga percakapan, pandai jaga diri dia tu, kalau kita boleh nampak lah diri dia dengan Tuhan tu, kita boleh nampak lah diri dia dengan Tuhan tu pun dah bagi tahu kita lelaki ni adalah lelaki yang dimuliakan. Lelaki yang patut perempuan ni dapat lah. Yang tu sebagai contoh lelaki yang kita, perempuan yang harus miliki, bukan lelaki yang selalu tengok awet, tengok ni. Sebab lelaki yang bagus, lelaki yang baik akan menghalalkan seseorang wanita tu, bukan membawa wanita tu ke arah kezinaan. Ajak couple tu bukan, yang tu bukan lelaki yang harus kita bangga untuk diri kita, bukan. Jangan bangga dengan boyfriend kita, okey. Jangan bangga dengan teman lelaki kita yang ajak kita couple tu. Jangan berbangga sangat. Yang itulah paling kita takut sekali. Kalau lelaki ajak couple tu, tolonglah jangan percaya. Sebab kata-kata lelaki yang ajak couple ni adalah dusta. Kecuali kalau lelaki yang mengatakan ingin menghalalkan awak dan berjumpa dengan family kamu ni, family kita, family perempuan, itu adalah semula-mula lelaki lah. Lelaki lelaki gentleman yang boleh jumpa ni, tak membawa kita ke arah zina. Itu yang kita tak nak. Kita nak lelaki yang boleh jumpa mak ayah kita, yang boleh halalkan kita. Yang tu adalah lelaki yang bagus, yang amat kita bangga sekali. Kerana dari pandangan ni, cawak manusia ni senang terangsang. Macam saya cakap tadi, dari segi pandangan, manusia ni senang terangsang untuk melakukan zina. First, pertama dari segi mata, kemudian mulalah turun ke tangan, turun ke jumpa, macam-macam lagi lah. Untuk ke zina hakiki tu lah, zina bersentuhan. Dari pandangan ni dimaafkan. Pandangan pertama adalah dimaafkan, dan hanya pandangan kedua adalah dikira sebagai zina dan dikira sebagai dosa dah. So janganlah melakukan benda macam tu.
Tapi pandangan pertama tu dimaafkan hanya kerana kalau tak disengajakan. Lepas tu Allah ni malu-alukan kita bertaubat. Walaupun kita melakukan banyak dosa pun, kita still bertaubat. Jangan kata kita kalau kita lakukan zina Allah tak maafkan. Allah maafkan hamba dia kalau taubat kita ni seikhlas hati kita untuk berubah. Yang tu ya Allah ni masih tak nak ni ke? Kita tak nak lah macam tu kan. So, wahai orang-orang yang beriman, jagalah maruah dan maruah dirimu dan maruah ahli Islam kamu, ahli keluarga kamu daripada api neraka yang mana bahan bakarnya adalah manusia dan juga batu. Wallahu a'lam bishawab. 2022 takkanlah tak berubah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.